Okey, kita masuk pula satu tajuk. Tajuk ni apa ni, apa nama dia punya apa, apa fenomena dia. Tadi pembelawan, ni fenomena apa? Ini cahaya kan? Cahaya pembiasan ni maksudnya ni, cikgu ni pembiasan ni kantong ni, spek mata ni pembiasan kan? Agaknya apa ni fenomena ni? Okey, kita baca soalan dulu kan. Dia penting bila kamu tengok soalan kamu tahu, oh ni fenomena apa. Tu penting. Nanti cikgu akan buat satu soalan. Apa dia? Familiar, tak apa, tak apa, tak kisah. Mungkin lama, tak apa. Tak kisahlah benda tu kan. Tak mesti kita boleh ingat semua. Kamu banyak lagi nak baca kan. Okey, rajah menunjukkan pinggir-pinggir merah yang terbentuk pada eksperimen di celah. Merah. Ada perkataan merah. Kenapa warna merah dipilih di sini? Pinggir-pinggir merah yang terbentuk. Okey, yang kedua. Rajah menunjukkan pinggir-pinggir hijau. Warna hijau pula yang terbentuk apabila cahaya merah melalui panjang gelombang. Ya, pelik ni. Silap ni Buat cahaya hijau ni Dia silap ni Dia cahaya hijau. Mana boleh kan. Apabila cahaya hijau melalui dengan panjang gelombang ni digantikan dengan cahaya hijau. Oh, tak ada. Tadi cahaya, sekarang cahaya merah. Soalan ni cikgu ni kan. Cahaya merah. Ini cahaya hijau. Okey, untuk apa beza cahaya merah dengan cahaya hijau sebenarnya? Pertama sekali tanya, apa fenomena ni? Tak dapat ya? Interference. Interference nak kenal dia, kamu tengok dia bagi ada pinggir ni. Bila kamu nampak ada pinggir ni, kamu tengok dua benda je. Pembelawan dengan interference. Kalau pembelawan, dekat tengah ni besar. Lebih lebar. Dekat tepi tu nipis-nipis. Boleh faham? Kalau interference, sama panjang ni semua. Sama kan? Ni pun sama panjang ni semua. Kalau sama panjang, interference. Jadi kita pilih warna merah. Kenapa warna merah kita pilih? Dan warna hijau. Apa beza warna merah dengan warna hijau ni? Laju cahaya. Laju cahaya sama kan. Itu 3 darab 10/8. Okey, laju cahaya semua sama kan. Itu cahaya yang kita nampak tu cahaya boleh nampak kan. Ada cahaya tak boleh nampak, ada kan. Nanti kamu dah belajar dah kan. Cahaya boleh nampak, cahaya tak nampak kan. Jadi apa dia? Apa dia punya beza dia? Merah dengan hijau. Kalau kita bagi warna merah, warna hijau. Okey, cikgu tunjuk kamu satu cara ni ingat kan. Iaitu M merah, oren, lepas tu apa? Ingat tak? Kuning, mok kan. Lepas tu hijau, hijau mok, betul? Ingat tak? Biru, indigo, ungu. Boleh? Mok biru macam nama orang mok tak ni pun mok biru. Boleh kan? Mok biru ni kan, dia ada perkataan. Cuba cakap tadi apa? Lambda besar atau apa? Orang gemuk, orang kurus? Gemuk. Jadi ada perkataan mok sini. Nampak? Mok ni gemuk lah. Ni bukan ni kebetulan je dapat kan. Jadi maksudnya merah ni lambda yang paling besar. Boleh faham tak? Jadi maksudnya merah ni lambda yang paling besar. Gemuk kan? Dia mok. Dia pertama sekali. Ni lambda yang paling besar. Itu kamu dah tahu. Dan hijau ni adalah lambda yang kecil. Bukan paling kecil. Paling kecil apa? U lah. U tu apa? Ungu. Ungu. Entahlah kan. Jadi kita buat perbandingan di antara dua. Lambda besar dengan lambda kecil. Nampak? Lambda besar, nampak besar dia ni kan? Lambda kecil, nampak kecil ni. Okey, lagi satu kamu tahu ni adalah fenomena interference. Interference dia ada satu formula. Ingat tak formula dalam interference? Lupa ya? Okey, tak apa. Formula adalah lambda sama dengan, yang apa ingat tak? A. A. AX. AX per AX per D besar. Faham? Di mana lambda ialah lambda ni lah. Merah dengan ni. Okey. A ni adalah jarak di antara dua sumber koheren. Dua celah. Dalam keadaan ni dua celah. Satu cahaya lalu dekat dua celah. Jadi dipastikan dua sumber koheren. Boleh faham kan?
Tak faham tanya kot lupa boleh tanya balik kan. Kau error tu apa tanya nanti kita bincang kan. Okey, D ni adalah X ni adalah jarak antara dua pinggir gelap. Ni X. Cikgu bagi ni X kan. Cikgu buat titik. Apa tu? Oh lah susah lalu ni. Sini jarak ni. Ini panggil jarak ni panggil apa? Panggil X. Jarak antara dua sumber gelap. Boleh? X. Kalau yang ni pula, kita ambil sini. Sini, betul? Jadi kita tengok. Ini panggil X dia. X. Okey, boleh mana ni? Okey. Jadi kamu tengok X warna hijau dengan merah mana besar? Mana besar? X hijau ke X merah? Okey, kalau kita tak nampak dalam gambar ni tak apa kan. Kamu tengok pada formula. Formula bantu kamu. Kita tahu warna hijau lambda dia kecil. Apakah hubungan antara lambda dengan X? Bahaya tu. Yang salah sekali benda ni kalau salah cikgu rasa ada something wrong dah. Jaga kan. Bila benda ni kamu jaga. Tahu kan laki, perempuan apa semua kan. Okey kan. Jadi hubungan lambda dengan X adalah berkadar terus. Bila lambda besar, X ni besar. Jadi X ni besar. Sebab gambar ni tidak membantu kamu. Mungkin gambar sebenarnya bantu kot. Sebab cikgu ni kadang copy paste gambar kan. Dia macam size dia tak ni kan. Okay. Ini X dia kecil. Sana ni. X dia kecil. Faham tak ni? Fenomena interference. Itu cikgu nak macam ni kan. Okay. Jadi cuba tengok dia punya lambda. Warna merah berapa lambda dah? Tidak. Lambda merah. Ya, 7. Ni merah. Ni lambda merah. Lambda hijau 5. Nampak? Mana besar? Merah 7. Nampak tak? Jadi lambda besar, X besar. X adalah jarak di antara dua pinggir gelap. Kita ambil yang tengah-tengah. Pinggir gelap ni dengan next tengah-tengah tu. Dia panggil X. Okey, tanya kamu. Daripada sini sampai ke sini. Ada berapa X sebenarnya? 4 ya? Sampai dia stop. Jadi sini 1, 2, 3, 4. Betul lah. Itu cara nak kira X. Kadang-kadang dia tak bagi X. Dia bagi macam tu. Kamu kena pandai-pandai bahagi. Itu masalah dia kan. Okay. Soalan analisis. Okay, ni soalan analisis kita tengok. Yang penting kamu tengok ni dulu. Kamu tahu, oh ini fenomena interference. Kalau interference ada formula dia. Lambda X of D. Oh dia buat warna merah ni. Okay, nak tunjuk panjang gelombang. Kamu boleh lebih baca lah soalan ni. Boleh tahu. Bila kamu boleh baca cantik lah. Okay. Bila jawab saya tak ada masalah. Tapi tak perlulah ambil masa lama sangat benda tu. Kalau kau jawab terus lah kan. Okay. Kalau tahu lagi bagus. Okey, berdasarkan rajah biasanya ni bandingan. Bandingkan panjang gelombang. Ni soalan mudah je. Sebab apa? Dia dah bagi nilai tadi 5 dengan 7 ingat dah kan? Lepas tu jarak antara dua pinggir yang berturutan. Ini mungkin masalah sikit lah gambar. Mungkin gambar kita tak elok sangat tadi kan? Jarak pinggir berturutan ni apa simbol tadi? Ingat tak kita kata? Ya, X. Ini X. Jarak antara dua pinggir berturutan. Panjang gelombang ialah lambda. Sini lah lambda. Lambda. Okey. Dia terbentuk oleh cahaya itu dan jarak antara dua pinggir berturutan. Okey dah. Dia terbentuk oleh cahaya itu. Dan jarak antara dua pinggir berturutan bagi cahaya merah dan cahaya hijau. Tak apalah tu. Hubung kaitkan panjang gelombang, lambda. Lambda dengan jarak antara jarak dengan X. Namakan fenomena yang terlibat. Senanglah. Fenomena apa? Fenomena mesti benda tu Okey, yang pertama, cuba jawab yang pertama. Okey, kamu jawab. Panjang gelombang. Ada bukan semakin dia suruh bandingkan. Kamu kata panjang gelombang warna
Merah, okey. Okey. Lebih lebih tinggi boleh, lebih besar boleh kan? Jadi kejap ni kan. Panjang gelombang merah lebih besar daripada hijau. Ini soalan ni dia boleh guna simbol ni. Sebenarnya kan simbol ni dalam soalan esei dah tak berapa dibenarkan. Cikgu tulis kamusku tulis lebih besar, lebih tinggi. Boleh kan? Okey, itu yang pertama. Bandingkan jarak antara dua pinggir berturutan. Apa jawab? Jarak antara dua pinggir yang berturutan. Okey, betul. Jarak antara dua pinggir berturutan, jarak antara dua pinggir berturutan bagi pinggir merah dan hijau. Jarak, ya. Tu cikgu masalah sikit ni. Jarak antara dua pinggir berturutan sama bagi pinggir merah dan hijau. Soalan silap je masa ni kan. Silap jawab ni kan. Silap type, wrong typing ni kan. Uh, dia sebenarnya macam ni. Bukan wrong typing. Dia cerita macam ni. Dia tak cerita macam ni. Yang sama ni merujuk pada, maksudnya panjang ni sentiasa sama. Faham tak? Itu maksud. Itu yang soalan ni dia macam masalah sikit. Kan? Jadi dia kata panjang ni sama. Ni X. Sini X. X. Jadi dia kata panjang jarak antara pinggir berturutan bagi pinggir merah adalah sama. Dan jarak pinggir berturutan bagi warna hijau pun adalah sama. Sama maksudnya antara tu space-space tu. Itu masalah sikit soalan ni kan. Tapi kalau kita nilai X sebenarnya, kalau sebagai jarak pinggir perbandingan antara dua warna, sebenarnya X lebih besar. Yang kamu jawab tadi kan. Ni jarak dua pinggir berturutan warna merah lebih. Kalau merujuk pada satu warna, nilai X dia adalah sama. Itu soalan ni. Ni masalah ni banyak pelajar terlepas pandang untuk soalan ni. Dia tak terfikir macam mana jawab ni, apa lagi soalan. Dia dapat 4 markah je. Ini masalah sikit soalan ni. Soalan ni ada masalah sikit sampai pelajar tak dapat taken dan dapat soalan ni. Markah kedua dia hilang. Juga masa ni ramai hilang markah kedua lah. Markah satu okey lah, ni senang. Markah ni pun senang. Markah ni disangkut. Markah disangkut. Bukan soalan dekat ni lah. Soalan ni mungkin tak berapa apa? Tak berapa bagus lah. Supaya kat sini tengah ambil soalan. Jarak dua tu pinggir berturutan terbentuk oleh cahaya-cahaya itu. Cahaya hijau lah. Kalau cahaya hijau sama je lah. Dan jarak antara dua pinggir berturutan bagi merah dan hijau. Nampak tak? Nampak soalan ni, betul tak? Kalau kau baca betul-betul. Tapi kita tak nampak soalan tu, betul tak? Tak nampak soalan markah kedua tu. Susah nak nampak sikit lah. Okey. Hubung kait panjang gelombang dengan jarak ni. Senang kot kan? Hubung kait dengan lambda dengan jarak. Hubungan lambda dengan X. Apa jawapan dia? Macam mana? Semakin lah tu. Bila hubungan semakin. Apabila bertambah tu hubungan. Kalau kamu suruh bandingkan, ini lebih besar, lebih kecil lah. Tu bandingkan. Okey, maksudnya kamu kata bertambah-bertambah lah ya. Betul lah kan. Jadi betul lah jawapan tu kan. Kita kata jarak antara dua berturutan berkadar terus dengan panjang gelombang. Ini pun boleh. Berkadar terus maksudnya bertambah dan bertambah. Ataupun berkurang lah. Okey, fenomena dah kamu tahu. Fenomenanya ialah interference. Ni dia kata 5 markah ni. Dan pelajar dia kehilangan markah dekat sini lah. Dia dah agak pening. Dia tanya apa ni. Dia tak tahu kan. Tu sebenarnya. Okey. Cikgu ingat kita buat satu lagi lah kan. Terus. Ni. Okey, tu soalan ni pula. Raja menunjukkan sebuah gelombang bunyi kan dihasilkan oleh sebuah kereta api yang jauh pada waktu malam. Jadi kamu tahu ni soalan ni berkaitan dengan apa kan? Ada gelombang bunyi. Okay, gelombang bunyi gelombang apa? Tak ada gelombang bunyi gelombang apa? Ingat juga tadi bas. Ingat tak? Membujuk bas. Bas bunyi ultrasound sonar. Sonar kan? Bas bu kan? Bus kan? Jadi bujur. Bujur lah kan? Bujur.
Okey, dia kata kereta api yang dihasilkan pada waktu malam. Malam Waktu malam dianggap sebagai apa? Suhu yang waktu malam suhu yang rendah. Okey kan? Bila bawah ni suhu rendah, ketumpatan dia tinggi ke rendah? Okey, jadi tulisan bila bawah suhu dia rendah, suhu rendah. Jadi bagaimana dengan ketumpatan udara di bahagian bawah? Ketumpatan. Okey, cuba tanya Okey, kalau kamu dalam kawasan, kamu berada di tempat yang sejuk. Kamu nak pakai selimut ke tak nak? Mereka ambil selimut semua, bagi kamu, bagi banyak lagi kan. Tak ambil tilam, kalau boleh tilam, kalau tidur dengan tilam boleh, toto boleh kan. Jadi kamu cuba padatkan diri kamu. Betul tak? Padat tu maksudnya apa? Ketumpatan tinggi ke rendah? Tinggi. Padat maksud ketumpatan tinggi. Kepadatan bertambah. Kalau kamu tengok tempat tu padat, penuh dengan orang. Padat maksudnya ketumpatan tinggi. Boleh faham? Boleh faham Kalau tempat tu sikit, orang tak ramai, kurang orang sebab macam bila panas kamu mesti rasa nak mandi lah, tu kita lain lah. Cuma kamu rasa macam ada orang lelaki dia buka baju lah. Betul tak? Sebab panas. Jadi maksud dia kepadatan berkurang kat situ. Kalau dalam satu bilik tu kalau ramai sangat mesti nak keluar. Mengurangkan kepadatan tu bila suhu tambah boleh faham Jadi dalam kes ni bila suhu rendah, ketumpatan bertambah. Dia macam berkadar songsang. Contohnya macam cerita penguin lah. Penguin yang nak ram telur tapi laki yang ram telur penguin jantan lah, ram telur. Dia, kamu nak tengok kan National Geographic, dia akan kumpul banyak-banyak. Dia akan kumpul time sejuk tu. Dia akan kumpul bagi rapat supaya dapat tenaga haba. Padat jadi padat Bila suhu rendah, padat. Okey. Jadi kawasan bawah ni sejuk dan kawasan atas sedikit. Dia panggil kawasan yang panas. Betul tak? Maksudnya masih panas kawasan atas ni. Jadi kita panggil akan atas ni suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi dan ketumpatan yang ketumpatan yang rendah. Ketumpatan yang rendah. Boleh faham Jadi bila ada bunyi dihasilkan di sini, dia akan bergerak daripada ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Apakah fenomena ni? Apa fenomena, nama fenomena ni? Pantulan dia pantul balik. Dipanggil pembiasan. Pembiasan gelombang bunyi. Boleh. Sebab dia ada bergerak daripada ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Medium. Ada medium. Ingat bila ada medium dia akan macam tu. Okey, dalam keadaan medium, ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Okey, macam mana dia ingat Okey, bila satu gelombang bergerak daripada ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah, macam mana arah dia? Bila gelombang tu bergerak daripada ketumpatan tinggi, ni jadi P pula row ketumpatan tinggi kepada ketumpatan rendah. Apa jadi? Apa jadi pada arah perambatan ni? Tak ada. Yalah daripada bawah ke atas. Maksudnya dari bawah ke atas. Dalam gambar ni bawah ke atas lah kan. Jadi apa jadi pada dia punya arah dia? Dari ketumpatan tinggi ke ketumpatan rendah. Jadi pada arah dia. Bukan maksud cikgu dalam kes ni kita dalam konsep dia ada mendekati garis normal ataupun menjauhi garis normal. Itu dalam konteks cikgu. Mendekati jauh. Ya, jauh. Betul lah Jadi dia menjauhi. Jadi dalam kes ini lebih ketumbatan kepada kurang ketumbatan dia akan jauh daripada garis normal. Jadi jauh Jadi kita tulislah tulis jauh jauh jadi nak cari ingat dia lebih kurang jauh. Lebih kurang lebih kurang jauh. Boleh faham? Cara nak ingat lebih kurang jauh. Ada cara nak ingat. Okey. Okey, dah tahu dah fenomena ni adalah fenomena pembiasan gelombang bunyi. Tu kamu dah tahu Dan kita dapati apa ni? Apa nama? Dia punya perambatan gelombang ni semakin menjauhi garis normal. Apa bukti dia menjaga normal dalam gambar ni?
Bila kita fokus dari sudut ni. Apa maksud dia jauh garis normal? Nampak tak? Ya, nilai dia besar kan. Kalau sudut sini, kalau dia bergerak lurus macam ni kan. Sudut ni dengan sudut ni sama. Faham? Kalau ni 55, ni pun 55. Tapi sudut ni dah besar. Sebab apa? Dia menjauhi garis normal. Okey, dalam konteks gambar ni, mana satu garis normal? Yang dia cakap, yang macam Pak CY, yang menegak ni ke ataupun yang mendatar ni? Menegak, okey faham. Jadi dia menjauhi garis normal. Gelombang ni bergerak ke sini menjauhi garis normal sebanyak 5 darjah. Boleh faham? Tu maksudnya dia jauh garis normal kan. Dan semakin jauh nampak. Kenapa makin jauh? Sebab kepanasan semakin bertambah. Ataupun ketubatan semakin berkurang. Boleh faham? Dan sampai satu ketika dia berlaku pantulan dalam penuh sebenarnya. Pantulan penuh kan. Di mana gelombang tu akan dipantulkan balik kena kepada pemerhati. Jadi pemerhati akan dengar. Jadi dia mengalami proses yang pergi dalam keadaan yang jauh, lepas tu dipantulkan balik kena kepada pemerhati. Jadi pemerhati akan dengar. Sebab tu bila waktu malam, kereta api yang kita yang bergerak ni kita boleh dengar pada waktu malam. Sebab apa? Gelombang tu dibiaskan menjauhi garis normal. Lepas tu dipantulkan kembali, berlaku pantulan penuh dan kita dapat dengar. Tu sebab dia. Dulu cikgu ingat cikgu duduk dekat mana? Rumah cikgu dekat Taman Indah ni. Kamu tahu Taman Indah? Tahu kan? Dulu ada stesen kereta api Tanjung Hutan, dia stesen kereta api. Jadi cikgu boleh dengar. Bunyi kuat. Elok bunyi kan? Sebenarnya bunyi dia tetap lemah. Tapi kita boleh dengar bunyi dia kan? Maksudnya waktu malam kita boleh dengar kan? Tu maksudnya. Bukan sebab faktor sunyi juga. Sebab perbezaan ketupatan. Ni. Kadang-kadang soalan tanya dia bagi gambar ni suruh terang. Dia bagi gambar ya? Terangkan fenomena ini. Terang? Nampak cerita kan? Okey, soalan pertama. Ni pertanyaan pertama kan? Bunyi dapat dengar kuat pada waktu malam banding waktu siang. Betul lah. Patutnya waktu malam lebih kuat lah dengar pada siang. Tapi masih lagi lemah lah. Kalau berada bunyi asal dia. Sebab benda tu jauh kan? Ingat tak fenomena? Bila bunyi semakin jauh, dia semakin lemah. Betul tak? Apa fenomena tu? Macam cikgu cakap kamu, kalau kelas, budak pelajar duduk depan, dengar kuat. Cikgu cakap kan? Tapi pelajar belakang tak apa dengar. Cikgu tak dengar lah je, tak dengar kat belakang. Apa fenomena tu sebenarnya? Pelembapan. Damping kan? Pelembapan maksudnya dia tak boleh pergi jauh, pelembapan kan. Bila dia pergi sampai-sampai dia akan apa? Pengurangan amplitude terhadap masa apabila terdapatnya apa? Geseran udara. Boleh kan? Bila cikgu cakap ada pelanggaran geseran udara, jadi makin lama makin perlahan terdapatnya geseran. Amplitude berkurang tak ada masa kerana terdapatnya geseran udara. Sebenarnya kan? Okey, jadi kita tengok sini. Berdasarkan raja bandingkan kawasan sejuk dan kawasan panas. Ini senanglah. Cikgu rasa ni nombor satu ni. Bandingkan panjang gelombang. Tahu kita jawab ni dulu kot. Tengok dia jawapan dia. Jawab. Panjang gelombang. Oh, yang pertama. Bandingkan ni panjang ini dulu lah. Okey, bandingkan panjang gelombang bunyi kawasan sejuk dan panas. Macam mana? Patut cikgu tanya kamu, tak apa. Mana lebih besar? Dia kata panjang gelombang kawasan panas lebih panjang. Boleh faham tak ni? Panjang gelombang ialah kita nampak sini. Ni jarak ni. Ini adalah panjang gelombang kawasan sejuk panas. Kawasan sejuk kawasan panas. Panas. Ini panjang gelombang kawasan sejuk. Kita ambil yang bawah ni. Ni panjang gelombang kawasan sejuk. Okey, tak ada tegak sikit lah Mana lebih panjang? Kawasan panas. Jadi, panjang gelombang kawasan panas lebih panjang. Berdasarkan gambar yang kita nampak tu. Boleh? Maksudnya bila lambda ni besar, kan? Lambda ni besar, maksudnya kawasan panas. Boleh kot kan? Ketepatan rendah.
Okey, tak apa, tak apa. Okey. Yang berikutnya. Oh, dia panjang gelombang ni. Okey, dia kata sini apa? Cikgu sepatutnya yang ni satu ni, dia nombor 2 silap kan. Bandingkan kawasan sejuk dan kawasan panas. Bandingkan apa ni? Sudut. Bawah ni tak ada pula ni. Angle. Sudut. Jadi kamu tengok sudut. Kawasan panas berapa sudutnya? 65. Jadi jawab. Sudut kawasan panas lebih besar. Senang je. Boleh kan? Ini adalah perbandingan dua kawasan. Kan? Dua kawasan yang kau boleh nampak. Okey, kita teruskan lagi kan. Nanti yang penting kamu tengok gambar, kamu boleh tahu. Boleh explain lah benda ni kan. Okey. Benda tu hubung kait pula. Okey, tak apa. Hubung kaitkan panjang gelombang dengan kelajuan bunyi kawasan sejuk dan kawasan panas. Ini mungkin susah sikit lah. Sebab panjang gelombang ialah lambda. Okey, bagus. Dan kelajuan bunyi adalah V. Apa kita boleh kaitkan lambda dengan V? Ada tak formula yang boleh bantu kamu? Sebab hubung kait maksudnya semakin ada kita apabila panjang gelombang bertambah, kelajuan akan bertambah. Formula? V sama dengan F lambda. Boleh. Jadi kamu jawab tu kan. Panjang gelombang berkala terus dengan laju. Itu pun boleh kan. Okey, yang berikutnya kan. Berdasarkan sudut kawasan sejuk kawasan panas, nyatakan arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang kawasan sejuk ke kawasan panas. Kawasan sejuk maksudnya ketubatan tinggi, kawasan panas ketubatan rendah. Betul tak? Jadi arah perambatannya daripada lebih ke kurang. Jadi apa? Apa jawapan dia? Arah perambatan lebih kurang je. Apa ingat ni? Apa tu? Oh, dia juga. Ketepatan yang lebih kepada ketepatan kurang, dia adalah jauh. Jauh apa? Jauh daripada garis. Garis normal. Boleh tak? Jadi kita kata menjauhi garis normal. Boleh? Itu jawapan dia. Sebab dia gerak dari ketepatan tinggi ke ketepatan rendah. Tinggi suhu sejuk, suhu rendah. Rendah ketepatan rendah tu suhu apa? Suhu panas lah. Tu maksud dia kan. Okey, boleh kan? Itu dah. Kamu kena faham kan lebih kurang je tu. Je maksud jauh dari garis normal. Okey, nyatakan konsep fizik yang berkaitan. Bila tadi konsep fenomena je sebenarnya. Fenomena apa? Ketepatan. Pembiasan. Lepas dia adalah pembiasan gelombang bunyi. Senang tak? Sebenarnya konsep fizik ni merujuk pada fenomena. Ataupun dia kata apakah tajuk ini? Itu sebenarnya. Kalau dia jadi soalan kan. Macam itulah. Tajuknya pembiasan gelombang bunyi. Tajuk bab ni. Tapi dia kata konsep. Boleh kan? Okey. Cikgu